Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Untuk kali ini kita akan masuk dalam topik ataupun bab yang terakhir dalam tingkatan 5, iaitu bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Dan untuk hari ini kita fokus kepada subtopik 9.1, iaitu konflik antarabangsa. Kita akan lihat kepada konflik yang ada di dunia ini, terutama adalah Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. So, objektif pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan konflik-konflik antarabangsa yang pernah wujud. Pertama, kita akan tengok Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Okey. Kita tengok Perang Dunia Pertama dan juga Kedua. Persamaan kedua-dua perang ini, kemunculan Jerman sebagai kuasa besar dianggap sebagai punca tercetusnya kedua-dua perang ini. Okey, jadi kita akan tengok macam mana Jerman ini dianggap sebagai kuasa yang begitu hebat dan digeruni di peringkat dunia. Kedua, kesan peperangan mengakibatkan kemusnahan yang besar. Ini memang pasti, setiap peperangan pasti akan berlaku kemusnahan. Okey, kita tengok Perang Dunia Pertama. Kemunculan nasionalisme di peringkat negara-negara yang terbentuk menyebabkan berlakunya perang. Okey, dan sistem pakatan negara-negara Eropah telah berlaku, nanti kita akan lihat. Dan persaingan antara kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi telah membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey, kita lihat dulu Perang Dunia Pertama ini. Kalau kita lihat punca berlakunya Perang Dunia Pertama berlaku pada abad ke-19. Negara-negara kecil ini mula bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar, contohnya Jerman dan Itali. Dan kedua-dua negara ini telah menyertai kuasa besar Eropah yang lain seperti Britain, Perancis, Austria-Hungary dan juga Rusia dalam berusaha untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan nasionalisme yang kuat ini telah menyebabkan kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang bagi membuktikan kekuatan masing-masing. Jadi menjelang di akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20, persaingan sengit ini berlaku di kalangan kuasa Eropah yang mengakibatkan imperialis yang baru. Okey, yang mana kuasa besar mula bersaing membentuk lingkungan pengaruh masing-masing dan berusaha untuk mendapatkan bekalan bahan mentah untuk kepentingan mereka. Maka pada awal abad ke-20 munculnya dua kuasa yang dikenali sebagai pakatan, iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Okey, Perikatan Kuasa Tengah itu dianggotai oleh Jerman, Austria-Hungary dan juga Itali, yang mana kemudian disertai oleh Turki dan juga Bulgaria. Manakala Pakatan Bertiga pula adalah terdiri daripada Britain, Perancis dan juga Rusia, yang dibentuk pada tahun 1907, yang kemudiannya disertai oleh Itali dan juga Jepun. Dikatakan punca Perang Dunia Pertama ini berlaku kerana pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu pewaris tahta Austria-Hungary, dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada tahun 1914. Dan disebabkan itu Austria dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia pada 28 Julai 1914. Dan Serbia pula ketika itu disokong oleh Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium, telah menimbulkan kemarahan Britain. Maksudnya di sini kalau kita tengok Serbia disokong oleh sekutu Rusia dan juga Perancis, maka disebabkan itu serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali Belgium telah menimbulkan kemarahan, yang mana ketika itu Belgium tidak memihak mana-mana pakatan tadi, sama ada Pakatan Bertiga ataupun Perikatan Kuasa Tengah. Tapi apabila Jerman menyerang
Belgium, maka negara Britain juga masuk campur, kerana Britain sememangnya bermusuhan dengan Jerman, dan maka sebab itulah berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Kemudian Britain telah meminta bantuan Amerika, dan serangan Jerman terhadap kapal dagang Amerika Syarikat turut melibatkan negara tersebut dalam peperangan ini. Inilah puncanya berlakunya Perang Dunia Pertama. Perang ini akhirnya ditangani oleh Pakatan Bertiga setelah Amerika Syarikat masuk campur, dan disebabkan itu perjanjian telah membawa kepada pembentukan Liga Bangsa, yang mana Liga Bangsa ini kalau kita lihat matlamatnya adalah untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa di samping menjamin keselamatan bersama. Okey, kalau kita tengok keahlian Liga ini termasuklah negara bersekutu kecuali Amerika Syarikat dan negara-negara berkecuali. Okey, maksudnya puncanya di sini Perang Dunia Pertama disebabkan untuk mendapatkan tanah jajahan dan persengketaan antara negara-negara di Eropah. Okey. Dan seterusnya kita lihat Perang Dunia Kedua pula. Punca Perang Dunia Kedua ini dianggap sebagai kegagalan Perjanjian Versailles. Okey, kalau kita tengok Perjanjian Versailles ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan selepas saja Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles telah dibuat. Okey, yang mana Perjanjian Versailles selepas saja Perang Dunia Pertama itu tamat, negara yang kalah telah dibahagi-bahagikan kepada negara yang menang melalui Perjanjian Versailles ini. Kalau kita tengok Perjanjian Versailles ini menimbulkan tidak puas hati kepada negara-negara yang kalah tadi, iaitu negara-negara dalam Perikatan Kuarsa Tengah, yang mana kalau kita lihat negara yang paling teruk menerima orang kata masalah disebabkan oleh Perjanjian Versailles ini adalah Jerman, yang mana mereka telah kehilangan tanah jajahan dan terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi. Okey, dan Jerman juga kalau ikut tidak dibenarkan untuk membuka ataupun membesarkan saiz angkatan tenteranya. Dan ketika itulah munculnya seorang tokoh iaitu Adolf Hitler yang berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist, dan Hitler telah mengingkari Perjanjian Versailles apabila beliau membina sebuah angkatan tentera yang besar. Okey, itu yang berlaku di Jerman apabila dia telah mula membesarkan tenteranya, maka itu adalah pencetus kepada peperangan. Kemudian perubahan politik di Jerman, Soviet Union, Itali dan juga di Jepun. Kalau kita tengok ini berlaku di Jerman ataupun kalau kita tengok di Soviet Union, contohnya di Rusia, perang saudara telah berlaku dan pihak komunis telah berjaya mengalahkan pihak lawan yang dibantu oleh tentera Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Jepun. Manakala Lenin telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia yang kemudian dikenali sebagai USSR, Soviet Union pada tahun 1922, dan pada tahun 1924 Lenin meninggal dunia dan digantikan oleh Joseph Stalin, dan Itali dengan pimpinan Benito Mussolini telah menjajah Habsyah yang mana sekarang ini dikenali sebagai Ethiopia, dan Itali telah menceroboh Perancis pada tahun 1940. Di bahagian timur pula, contohnya Jepun telah muncul sebagai kuasa yang kuat yang mana ingin menguasai negara-negara di timur dan berasa bertanggungjawab untuk membebaskan negara-negara ini daripada cengkaman penjajah barat. Iaitu yang berlaku perubahan politik di Jerman, Soviet Union, Itali dan juga di Jepun. Dan berlaku juga disebabkan oleh kemelesetan ekonomi pada tahun 1929, yang mana kemelesetan ini melanda Amerika Syarikat dan seterusnya merebak sampailah ke seluruh dunia, dan Amerika tidak lagi mampu menyediakan pinjaman untuk Jerman, dan ini menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar hutang peperangannya. Maksudnya dalam perang itu kan tadi dikatakan perlu membayar segala hutang-hutang yang telah dibuat dalam Perang Dunia Pertama.
tetapi disebabkan kemerdekaan ini mereka tidak dapat membantu, dan masalah ekonomi ini menyebabkan negara Eropah lain termasuk Britain, Perancis, Itali telah mengurangkan peruntukan ketenteraannya, dan hal sebaliknya berlaku di negara-negara Eropah lain mengecilkan tentera, tetapi di Jerman bertindak sebaliknya, iaitu membesarkan tenteranya dan menjalankan perluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. Okey, perkara ini juga dibuat di Jepun. Sebab itulah dalam Perang Dunia Kedua nanti Jepun dan Jerman ini naik sebagai kuasa yang baru. Okey, dan Perang Dunia Kedua ini tercetus apabila Jerman menyerang Poland dari barat, manakala USSR menyerang Poland daripada timur. Okey, dan menyebabkan Britain dan juga Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman, dan Jepun pula melancarkan serangan kepada Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Disember 1941 dan berjaya memusnahkan Angkatan Perang Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Okey, dan mereka telah berjaya menduduki tanah Melayu termasuk Singapura setelah berjaya mengalahkan Britain pada bulan September 1942. Okey, ini adalah Perang Dunia Kedua. Namun Perang Dunia Kedua ini tamat apabila bom atom telah dijatuhkan, digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Ogos 1946. Okey, itu yang berlaku yang menyebabkan Jepun menyerah kalah. Okey, kemudian 2 hari kemudian bom kedua dijatuhkan pula di Nagasaki. Maksudnya 6 Ogos 1945 itu adalah di Hiroshima, dan Nagasaki adalah pada 8 Ogos 1945. Okey, so kita tengok ideologi kapitalis dan juga blok komunis. Inilah punca yang menyebabkan berlakunya perang. Okey, persamaan dia adalah negara-negara sehaluan bertindak bersama untuk menjaga kepentingan ahli masing-masing. Okey, ini blok-blok dunia yang ada, dan blok terbentuk berdasarkan geopolitik, yang mana menyokong kapitalis akan membentuk blok kapitalis, yang komunis akan membentuk blok komunis. Dan perang dingin menyebabkan tidak pernah berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung atau dua blok. Maksudnya ketika selepas Perang Dunia Kedua munculnya satu lagi perang dipanggil Perang Dingin, yang mana Perang Dingin ini tidak melibatkan peperangan yang nyata seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, tetapi dia lebih menggunakan kawasan-kawasan proksi, contohnya perang di Vietnam. Blok kapitalis adalah negara demokratik, iaitu pemilihan kerajaan melalui pilihan raya. Peluang perniagaan dan pemilikan adalah persendirian dari segi ekonomi, dan dari segi sosial pula adalah kebebasan individu sepenuhnya. Maksudnya individu bebas sepenuhnya. Blok komunis pula adalah pemerintahan diktator, yang mana hanya parti komunis yang mengiktiraf ataupun diiktiraf, parti-parti lain tidak akan diiktiraf. Kemudian dari segi ekonomi pula, perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja, orang bersendirian tidak boleh, tidak seperti kapitalis. Dan juga kebebasan individu dilindungi dan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Okay, ini perbezaan antara blok komunis dan juga blok kapitalis. Okay, so itu saja untuk kelas hari ini. So diharap kita dapat mengambil iktibar daripada peperangan yang berlaku, yang menyebabkan kemusnahan bukan sahaja jumlah yang sedikit, tetapi jumlah yang ramai, malah ekonomi merudum, kesengsaraan, dan malah sehingga sekarang juga terdapat kesan-kesannya. Sekian, terima kasih.